Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وأصحاب المسعور بالسماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kata Allah, firman Allah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja, Allah, yang maha melimpah ruah rahmatnya dan penyayang kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi berganti-ganti siang dan malam, begitu juga kapal-kapal yang boleh berlayar di tengah laut yang luas, dalam air yang lembek, yang cair, membawa apa yang bermanfaat kepada manusia untuk mereka cari, mereka hidup. Binatang-binatang melata yang hidup di atas muka bumi, air-air hujan yang turun dari langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan awan-awan yang diletakkan dengan banyaknya di antara langit dan bumi diperintah oleh Allah. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang boleh dipikir oleh mereka yang ada akal fikiran. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Dr. Azman Ibrahim selaku pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan, Komoditi Pengenalan Luar Bandar Negeri Terengganu, yang berhormat Dr. Muhammad bin Putih, pengurusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri Terengganu, Tuan Haji Harun bin Yusuf, Pegawai Kos Ahli Parlimen Marang, Tuan Haji Hassan bin Awam, Pengarah Majlis Tindakan Dua Wendang, Pengulu Mukim Rusela Pulau Terengganu, Pengurusi Persatuan Nelayan Marang, Pengurusi Pertubuhan Kebajikan Syakna Nelayan Marang, semua pemimpin-pemimpin masyarakat dan semua yang hadir yang saya kasihi dan saya hormati. Terlebih dulu marilah
Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita orang Islam, menganut agama Islam. Kerana kita dilahirkan daripada dua ibu bapa yang beragama Islam. Maka jadi orang Islam lah kita. Sama ada kita ikut perintah agama ataupun tidak, kita jadi orang Islam. Itu satu kelebihan. Orang Islam ni kelebihan dia percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Tak ada lain pada Allah. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah mengingatkan kita kekuasaan dia menjadikan seluruh alam, termasuk langit dan bumi, termasuk manusia, dan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Di antaranya menurunkan hujan dari langit, memerintah awan-awan yang bergaruk di atas kepala kita yang banyak. Awan-awan ini dalamnya ada air. Banyaknya air dalam awan itu sehingga boleh menenggelamkan kampung, negeri dan benua. Air yang banyak bergantung di antara langit dan bumi, tak jatuh melainkan dengan perintah Allah. Dan Allah Ta'ala suruh turun di mana-mana negeri yang diperintah oleh Allah. Dan angin yang meniup, sama angin kuat, angin laut, angin timur, angin barat, semuanya mengikut perintah Allah Ta'ala. Dengan rahmatnya diturunkan hujan itu sedikit-sedikit, tak diturunkan sekaligus. Kalau turun besar kereta toko, fikir utuh rumah, belum lagi besar bukit. Air yang banyak dalam awan tu turun besar kereta je toko, fikirlah nak jadi macam mana. Diturunkan sedikit-sedikit untuk menyedarkan manusia, memisahkan manusia. Air hujan untuk mereka minum, binatang-binatang minum, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang jadi makanan manusia, dan dijadikan laut. Dan Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa menjadikan kapal-kapal dan perahu yang besar boleh berlayar dalam air laut yang lembek, tak tenggelam. Mengikut hukum akal kita, seberat-berat kapal tu turun dalam air, tenggelam terus. Tapi terapung-rapung, tak tenggelam. Ini semua ialah kekuasaan Allah yang kita kena sedar dan kita kena faham. Dengan sebab itulah kita orang Islam disuruh mengingati Allah 5 waktu sehari semalam. Bukan banyak sangat, kerana kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Kalau tidak ada benda-benda ni, kita jadi saja tak boleh hidup di atas muka bumi. Itu semua kebesaran Allah SWT. Dan hari ini kita berjumpa dengan nelayan-nelayan, mereka yang bekerja di laut bersama dengan kita, esko yang berkait dengan nelayan dan esko yang berkait dengan kemudahan asal. Dr. Alman bagian nelayan di bawah bidang dia, Dr. Mak Putih, walaupun dia bukan nelayan, dia bukan bagian perikanan, dia nelayan juga. Dia ke laut belaka, dia ke laut darat, dia ke laut air tahor, ke laut air dalam, dia pergi belaka. Saya ikut dia ke laut, dia pergi sampai Kenyir, dia cari ikan sampai Hulu ni. Naik bot sampai ada Kenyir, sampai laut dalam kat Pelantar Minyak. Dia ke laut belaka, dia tahu hal nelayan ni, dan dia ikut sama. Dan kita menghadapi masalah-masalah yang sudah disebut panjang tadi. Cerita disebut panjang tadi. Ada tanggungjawab kerajaan
dan ada tanggungjawab kita sendiri yang kita kena buat. Itu dua perkara yang kita kena faham. Antara tanggungjawab kerajaan ialah memberi kemudahan kepada nelayan-nelayan dan menyediakan apa-apa peruntukan untuk membanyakkan hasil laut. Oleh kerana kita menghadapi masalah-masalah yang tersebut, kekurangan hasil laut, sebaik saja kita mengambil alih kerajaan tahun lepas. Kebetulan saya diberi tempat boleh berjumpa dengan semua menteri. Ini kedudukan beri pada saya, alhamdulillah. Dengan semua menteri, saya panggil Timbalan Menteri Pertanian yang jaga Penajam, Menteri Pertanian orang Sabah. Itu pun rapat dengan kita juga. Oleh kejadian Penajam ni ialah Timbalan Menteri Pertanian. Saya beritahu ke dia kena fikir suatu perkara untuk menambahkan hasil-hasil laut yang sudah hilang. Di antaranya ialah kerajaan mesti menyediakan tukun-tukun, menyediakan kemudahan undang-undang dalam jarak-jarak yang tertentu di pasar seluruh Malaysia ini. Terutamanya di belah Kota Timur, di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kena buat persediaan, kena usaha untuk menambahkan hasil laut dengan membina tukun. Alhamdulillah, dia dengar, dia pakai nasihat ini dan berlakulah langkah-langkah yang diambil Dr. Berman Azman sebut tadi. Dan orang Kota Barat pun buat juga, didapati ada hasil. Ada hasil yang baik, betul. Cuma kita menghadapi masalah gangguan nelayan asing. Yang datang terlalu banyak, datang tidak ada kebenaran, dia merampas hasil-hasil negeri kita. Dan dalam negeri kita sendiri juga ada orang tolong dia, tolong kerja untuk nelayan asing ini. Ini satu benda yang sangat besar, yang sangat berat, yang sedang kita atasi. Dia sebut tadi, kakak ikan di sini banyak ikan balik-balik atau di luar. Ikan baju je dapat ke kita. Mesti ada suatu langkah yang berani oleh kerajaan untuk mengatasi masalah nelayan asing yang merosakkan hasil laut kita. Saya usaha sekadar kemampuan yang boleh, melalui Kementerian Pertahanan, melalui Kementerian Dalam Negeri yang jaga polis maritim, supaya menghadapi masalah ini dengan sungguh-sungguh dan kena ada kerjasama. Tidak boleh Kementerian Pertanian saja, mesti Kementerian Pertahanan, mesti Kementerian Dalam Negeri, polis, kena ada sama. Baru 2 hari lepas saya berjumpa dengan Komander Polis Udara. Kalau saya pergi ke Subang, Komander Polis Udara, dan dia memberi taklimat kepada saya berkenaan dengan peranan Polis Udara duduk kawal laut, tak cukup maritim saja. Dia kawal laut ni. Dan nama dia mengadulah, kedudukan kita ni, tindakan kita tak berapa bersungguh lagi, dan mesti kena bersungguh. Saya beritahu di Indonesia Menteri Perikanan dia orang Puang, orang lelaki orang Puang, Menteri Perikanan dia. Bila mari nelayan asing, dia igak 5 buah, 4 buah dia bakar api, 4 buah lagi 5 orang dia atur balik. Itu tindakan Indonesia. Malaysia berani tak ada buat begitu. Jadi Indonesia nampaknya ada kesan dia buat begitu. Malaysia ni mungkin sebuah negara yang besar. Dia boleh buat. Kita ni negara yang kecil. Nak depan dengan nelayan yang besar itu, negara yang kuat itu mungkin. Tapi kerjasama boleh dibuat antara negara dengan negara. Sebenarnya boleh diusahakan. Dibuat. Itu ialah langkah-langkah yang kita ambil supaya benar-benar ikan kita, benar tutung dan benar ikan dan sebagainya akan membiak dan akan terpelihara dengan baik. Yang kedua ialah daripada kita nelayan sendiri kena kerjasama, kena bersatu. Jangan kita berpecah, jangan masing-masing bawa diri. Kalau masing-masing bawa diri, orang tanya pada kita. Orang boleh buat macam-macam ke kita. Nelayan ni dia kena ada persatuan. Persatuan tu kena kuat.
dan kena bersatu dalam kesatuan nelayan ni. Apa-apa dia kita no, hak-hak kita yang tak boleh kita ambil, satuan ni lah. Tapi nelayan masih bersatu, dia masing-masing buat diri. Masing-masing kata ikut mana dia lah, orang ni kena, orang ni aku tak kena. Itu tak boleh. Mesti kena bersatu. Kalau dia dengar yang dua, nelayan ni dia bersatu. Dia boleh mendesak kerajaan. Dia boleh pakak sama-sama dia. Boleh desak ribu-ribu orang buat tuntutan. Kita tak. Bila orang tendang masing-masing lari bawa kepala. Itu tak boleh. Kena bersatu. Jangan kita masing-masing buat diri. Orang boleh buat main. Boleh buat macam-macam ke kita. Yang kedua, kita kena jaga. Kita kena pandai jaga sendiri. Contohnya ada tukung, ada unjang. Bila ada tukung, ada unjang, ada kawasan dia, ada tempat dia, ada tempat boleh ambil ikan, tempat jadi punahnya. Jangan kita buat selalu, tak boleh. Buat selalu jadi punah. Kadang-kadang kita juga pihak perikanan letak pelapung, tanda di tempat ni ada tukung, tempat ni ada tukung. Ada tukung. Kemudian bila kita kenal boleh ikan ni, saya tahu kata ni. Bila boleh ikan takut orang lain tahu, kerak pelapung. Kerak pelapung hilang, tak tahu mana tukung, tak tahu mana pergi. Lepas tu dia pula ketemu juga. Akhirnya mari orang lain buka situ pula. Ikan lari habis. Ini merosakkan diri kita sendiri, memunuhkan diri kita sendiri. Kita muka kawasan-kawasan ni, kita jaga molek. Barulah kedudukan kita terkawal. Di negara lain dia kawal, sungguh kawal dengan helikopter. Siapa dia ukur berapa inci ikan naik tangkap. Ikan ni berapa inci, ada ikan lah. Kalau ikan belis tak boleh letak sampai sekaki panjang. Kat diri boleh dah. Kalau ikan mana ni, ikan belis nak kena atas kaki tak boleh, dia tak satu je. Dia ada ukuran-ukuran dia. Kalau apa ukuran dia, dia angkat tindak. Dia sepera ni helikopter. Tengok orang boleh ikan ni besar mana. Kalau dia tak lepas, dia tunggu di pasar, dia tunggu di penggalan. Kalau tengok ikan tu tak cukup saiz dia akan bertindak. Dia apa lesen ke, dia denda ke, dia apa. Maka terkawal di negeri-negeri dia. Masalahnya ikan di negeri dia terkawal. Di negeri kita dia mari curi. Dia mari curi di negeri kita. Jadi kita dalam keadaan yang susah sama. Jadi kita kena pandai-pandai jaga. Jadi apa-apa bantuan yang kita beri ni ialah sekadar dengan cara yang segera di musim terpujuk. Musim kita menghadapi kesulitan nak ke laut, pada itu sahaja. Dan insya-Allah akan kita buat usaha-usaha yang lain lagi untuk menambahkan pendapatan nelayan kita. Dan kita jangan lupa pada Allah Ta'ala, jangan lupa pada Tuhan dalam masa kita nak kerja, kerana rahmat, nikmat yang diberi bagaimana yang saya sebutkan pada permulaan tadi. Dalam kita kerja ni jangan lupa sembahyang, lupa pada Tuhan, tidak boleh. Bukan ingatkan Tuhan semua beri pada kita itu. Jangan lupa sekali-kali. Dan saya ucapkan terima kasih kerana dia beri peluang untuk berucap sama dalam majlis ni. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Cukup pada itu Allah selamatkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.